Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengahkan kuliah kita dengan bacaan kitab Fatihah. So kalau dalam bab ni adalah bab 2, kaedah menafasi, mengkaji dan memilih peluang perniagaan. So awak highlightkan keadaan menafasi, mengkaji dan memilih peluang perniagaan. Jadi kalau awak nak tajuk mana tau, nak buat bisnes apa sebenarnya dalam bab ni, kita tak tahu nak bisnes apa. Okey, nak tahu banyak bisnes sekarang ni. Sama ada banyak macam bisnes nak tu. So awak tak boleh main kerja bila terjun sebab itu awak kena pasti dulu lah apa bisnes kita nak buat, macam mana dia punya apa tu produk dia, lokasi dia, sebab tu apa mestilah mengkaji. Macam contohnya ini macam awak nak bina seorang kan, atau awak kena hati-hati jangan sampai terkejar kan. Salah awak dulu kahwin macam mana? Ada buat kajian? Lama kita kenal dulu kan. Sebelum berapa lama kenal? Saya kenal rumah saya lama. Saya dah kenal lama dekat bukannya mudah bila dah kenal pun 3 tahun kenal, lepas tu baru bila dah kenal pun kadang-kadang pun tak jadi juga kan. Macam ni yang niaga ni. So tapi lebih baik kita mana pasti, kita kena pasti dulu and then mengkaji, dan lepas tu memilih tu mungkin ada ruang kan, ada so kita ada macam-macam peluang, dan juga peluang ni bergantung kepada perubahan dan arah aliran dalam faktor sekitaran. So dia banyak faktor lah macam tadi yang awak katakan yang kenapa dia boleh berjaya kan. So dia mungkin peluang dia memang dia tentang orang sakit yang tak ada duit kan. So dia tahulah dia ada peluang. salah satu sebab dia kerja di hospital. So dia tahu ubat semua sekarang susah nak dapat, benda tu yang mahal. So daripada situ dia cuba ambil bidang ni, diselitkan dengan perubatan yang orang akan merawatan daripada semua hospital berapa dia punya berapa dia punya tu. Di maknanya dia dah kaji semua tu. So kita tak ada insurans nak masuk dekat hospital kota dia tak mampu, tak boleh. Sebab tu dari contoh tu. So peluang dalam pasaran wujud bila masih terdapat ruang atau kesempatan untuk menawarkan yang boleh memenuhi permintaan. Maksudnya walaupun awak nampak contoh sekarang ni bisnes apa yang awak nampak zaman COVID? Mas, lepas tu overall, glove, yang kita one set PPE punya barang. Sekarang jadi permintaan. So awak ni ibarat macam awak pandai hidu lah. Tak contoh ni contoh buruk lah anjing kan. Kau dia kat mana tak ada kan. Dia berarti setkan bau dadah macam mana kan. Setkan dulu. Kadang-kadang dia jauh kat mana-mana pun dia tahu. Sebab kuat sebab diorang dah dia dilatih tau. Maksudnya setiap jenis yang ada yang itu, dia sebelum anjing ni dia dah dilatih, dah dia dedahkan bau-bau. Kalau dia maksudnya kalau dia simpan
dalam usahawan ni, awak kena pandai juga. Pandai mencari peluang atau kesempatan apa yang pelanggan nak. Okey, kita kalau kita nak isikan ni dari center apa ni baru pengenalan ni. So situasi barang, kalau kita sebut barang, dia juga membincangkan dengan perkhidmatan. Barang ni barang. Macam perkhidmatan macam hospital tu perkhidmatan. Okey. So kalau kita produk, termasuk juga tentang apa? Tentang perkhidmatan ni. Barang yang sudah wujud tetapi belum memenuhi permintaan. Ini yang kedua lah barang yang dapat. Saya akan terangkan lah. Barang yang, tapi maksudnya yang awak kata kan, dulu awal PKP kan, emas tak cukup, harga dia mahal kan. Itu barang tapi permintaan terlalu tinggi. Yang kedua barang yang dapat menyelesaikan masalah. Ini contohnya ialah apakah barang yang dapat menyelesaikan masalah. Kalau kita nama yang masalah sekarang ni nak ambil suhu kan, orang pasti ada orang benda kan, nak kena ada kerja dia. Tapi sekarang ni kita cerita tu barang tu mesin ni kita apa julurkan dahi macam ni lah. Macam ni sekarang dah kebanyakan semua mana-mana hospital pun, KKM pun dia akan cari yang macam ni. Yang dia tak perlu orang tembak. Sebenarnya yang pakai yang macam ni dia lebih cepat tau. Mengenal pasti, mengkaji dan memilih bukan perkara yang mudah. Maksudnya dia satu perkara yang susah lah. Nak bisnes, nak memilih apakah jenis perniagaan, apakah produk dia. So biasanya ada kritikan untuk menggunakan perniagaan. So ada orang akan komplain, dia tak boleh ada yang gini kan, sebagainya. So apakah langkah-langkah ni? Ada 4 langkah. Sekarang semua nak cek jenis macam ni. Betul, dia ada skrin dekat masjid dia ada sekarang. Dekat skrin tu apa tu? Dia scan lah. Gambar siapa? Dalam TV tu gambar siapa? Oh tak lah. Ni lah. Semua TV tu apa? Scan lah. Tapi kita tak ambil yang scan TV, kita ambil dia punya scan tu je. Sekarang kalau pergi masuk dekat masjid ni dah ada. Masjid dekat kampung Datuk Mon tu, masjid tu, dekat Rakin tu. Dia dah ada dekat pintu nak masuk masjid. Okey, kita ada 4 langkah untuk 4 langkah mengenal pasti. So dalam tadi tajuk ni, mengenal pasti tu ialah inilah apakah langkah-langkah dia kalau awak contohnya nak cari pasangan hidup kan. So kita ada langkah-langkah dan step dia. Macam ni jugalah kita ada langkah-langkah untuk cari peluang perniagaan. Satu mengenal pasti keperluan dan kehendak pelanggan. Ini mesti kena. Step ni mesti awak kena penuhi belum nak. Jangan lupa tau. Yang kedua menganalisis persedaran. Semua ni step yang saya akan sentuh. Yang ketiga screening. Ada banyak awak ada peluang nak buka dobi lah kedai jahit ke dan sebagainya. Regulasi. Tapi lepas tu awak kena last step adalah pilih kena buat. Jangan lupa tu berangka dan cakap perniagaan. Kena buat business plan lah. Okay. So langkah pertama ialah apa? Ingat, langkah pertama ialah apa? Mengenal pasti keperluan dan kehendak. So kalau kita beza antara keperluan dan kehendak, keperluan ialah satu yang asas misi diperolehi. Maksudnya benda-benda yang asas lah. Jadi kalau macam kesihatan tu termasuk dalam asas kan, keperluan lah. So makanan, pakaian, perlindungan dan keselamatan segala macam. Kalau ini
hospital tu masuk dalam mana? Ada 4 kategori. Dia keperluan Ada 4 kategori keselamatan. Keselamatan. So orang memikirkan tentang kesihatan, keselamatan kesihatan ni. So ni lah keperluan. Contohnya keperluan ni memang orang nak lah. Sekarang ni lah keperluan pakai mask kan. Kalau tak kena hidup benda. Tetapi kalau kehendak pula ialah dia biasanya manusia ni sifat dia semualah memang dia nakkan yang satu yang lebih. Kita boleh hidup je dengan rumah flat. Kita boleh hidup je dengan pakai kereta kecil, tapi bila satu peringkat awak gaji besar kan, tingkat besar, kereta pun dah mula. Kereta pun dah mula yang lebih daripada asas. Dia disebabkan kehendak ni disebabkan apa? Disebabkan kita punya dipengaruhi oleh budaya, tahap pendidikan dan kepribadian. So, contohnya budaya apa nama? Orang Melayu kan. Tapi kan budaya orang Melayu. So kehendaknya ialah contohnya kalau kerja kahwin, kan? Kerja kahwin macam mana? Kalau Cina lebih grand kan. So dulu budaya orang Melayu tapi boleh pula PKP ni boleh pula kahwin, tak payah buat kerja kahwin pun. So sebenarnya dipengaruhi mana kahwin besar tu ialah dipengaruhi oleh budaya, tak pendidikan. Dan pendidikan maksudnya orang yang ialah untuk kerja kahwin, orang yang contohnya bapak dia yang Datuk Tan Sri kan, takkan dia nak buat dekat Dewan Raya kan. Gitu kan. Dia punya kehendak ni. So keperluan yang ni keperluan dan kehendak manusia yang terhad dalam pelbagai highlightkan. Dia terhad dalam pelbagai, tidak terhad ni adalah sikap manusia lah. So macam-macam, dia unlimited. Dia kalau kereta lah tu, kita rasa kalau raja, kalau kaya, kereta je, kalau raja-raja, kereta je 600 buah kereta. Kalau Sultan Brunei tu 1000 lebih kan. Masuk dia bila pula dia nak pakai kan. Kalau ikut perata je 2 tahun sekali lah, 300 sekali, 300 tahun ada 4 kalau itu setahun 300 kan, 3 tahun sekali kau pakai kereta tu. Itu mengandaikan tiap-tiap hari bawa tau. Kalau dia sesekali tak bawa macam DMD ni malah dia punya kerusi kereta dia. Maksudnya dia 3 tahun sekali. Maksudnya kita punya kehendak manusia ni tidak terhad. Sebab tu kita ni sebagai pengusahawan ni memang unlimited lah. Dia bisnes memang tak pernah putus dan dia mesti peka kan. So awak kena tahu, jangan terlambat lah. Kita jangan selalu tinggal untuk menawarkan perkhidmatan. Orang lain dah jaga awak. So ada awak kan. So langkah kedua ialah teman saya ni yang saya interview kawan ni, dia masa dulu macam-macam orang reject dia. macam tu Sampai kritikan. dah janji dengan dia pun tak, dah jadi dia datang, orang tak datang pun nak kali kan. Tapi dia cekal, dia nak juga dia buat Ya. Dan tahap dia sekarang tahap Orang yang buat tu, saya nak tanya awak tanya dia balik tugasan awak orang yang buat dia, adakah dia lebih percaya pada dia? tak percaya ke? Awak tanya ke dia. Maksudnya orang jangan buat orang nanti ni tak percaya Betul memang So langkah kedua awak kena analisis apa? Dia analisis persekitaran, penilaian diri dan nilai masyarakat. Persekitaran maksudnya di luar, penilaian diri dalam kita dan masyarakat pun kita tengah fikir. So persekitarannya kita melihat kepada apa? Makro dan mikro lah. Persekitaran kita sebenarnya banyak peluang lah. So apakah persekitaran kita ialah banyak peluang yang kita kena ambil kira. Contohnya sosial budaya, politik, undang-undang dan sebagainya. So kalau macam ini semua awak kena tahulah. Sekarang kita contohnya
dari segi penduduk yang ramai kat satu taman, apa peluang yang awak boleh dapat contohnya kan? Contohnya satu taman tu kita buka kedai taska kan, jaga tulang, kedai hardware, itu semua kita punya tahulah. And then kalau pendapatan tu, maksudnya kalau tempat-tempat yang bergaji tinggi tu, yang besar pendapatan ni, orang kat Pulau Neruda apa yang dia nak biasanya? Vision ke kan. So atau makanan segera pada dia orang nak cepat. So kena tahu dia punya ni lah. Kajian terhadap data import, maksudnya kalau kita masih lagi mengimport barang kan, contohnya lembu ke, makanan, kain sebagainya, tapi itu kan orang masih lagi ni. So kita pun boleh lah, daripada dia beli luar baik daripada di dalam kan. Sebab tu sekarang awak tengok macam kita punya minyak kan, minyak yang kita proses tu, kita tarik dari kita proses jadi minyak. Tapi kan mesti nak hantar keluar tu apa tu kita hantar keluar. Lepas tu orang luar dah proses, kita sendiri beli dengan dia. Padahal itu hasil pun pada kita tu apa yang kita tak faham tu. Kenapa perlu macam itu? branded. Dia ibarat macam ni lah, kalau contohnya, kalau kita menjawab soalan tu, kita masih beli kereta Honda, Toyota, kadang dia nak branded, dia lebih percaya kualiti kan. Yang ketiga, kita tak ada teknologi tu kan. Yang keempat ialah ni, dia menawarkan lebih murah. China murah, biasa RM4 ni jual RM1 dia kan. Kita beli yang murah, tak lama. And then kajian terhadap sumber tempatan dan penemuan teknologi, maksudnya apa yang sumber-sumber tempatan kita boleh guna pakai lah. Sebab tu kalau awak tengok macam air mineral water kan, tengok air segar tu, so dia tu satu botol kecil pun dah selesai. Awak perasan, kalau awak tahulah, kalau macam air perigi saya, lah awak pergi lah, awak tak percaya, pergi yang kedai yang sebelum masuk tak tu ada kedai, ya awak tahu tak beli dia banyak tapi kat belakang tu dan saintis lah buat kajian ada kawan saintis, lebih air dia lebih baik daripada air mineral. Jadi air tu tak perlu yang kita air pakai SAJ lah, tak perlu. Dia maksudnya dia tak ada penapis. Tak ada. Tapi keladak bawah tu alah, keladak tu lah, tinggal keladak yang atas tu okey lagi. Contohnya kan, kalau awak nak ni singgah jap minum kan, tanya. Saya pun tak dapat kerja kan, tapi dah minum. Saya pun pergi dah minum, tapi kau minum dia minum. Tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Saya minum juga okey lah. Tak ada rasa kelat ke? Rasa tak ada. Tak ada. Awak pergi hospital kan, bagus juga lah. Mesti ada pengalaman tentang doktor kan, tentang macam mana nak checking. Itu tadi. Sekarang kita mungkin dulu je. Memang dia memang lebih baik daripada air mineral. Doktor tu kata. Dan rantai industri maksudnya rantai ke belakang dan ke hadapan. Ke belakang maksudnya bisnes yang kita boleh kita sebagai supply bahan mentah lah. Contohnya sebuah kereta kan, sebuah kereta apa yang kita boleh sediakan untuk sebuah kereta? Kita sediakan tayar kan, tayar aksesori dalam. Yes. Rantai ke hadapan pula after service kan. Kalau ada sebuah kereta, banyak bisnes yang after service, ada accessories tu kan, ada TV dan radio ni kan, dan perkhidmatan servis untuk meter, maintenance kan. Ke hadapan dan ke belakang lah Okey, dan seterusnya lah faktor sekarang juga kita membincangkan tentang rancangan pembangunan kerajaan. So ada macam ni lah, awak perhatikan ada kereta api tu kan, kereta api tu dia laju kan, kita laju nak buat pada Lemas ke ataupun PKM Singapore, sekarang tengah buat kan rapid. So tu bisnes-bisnes kita boleh masuk juga.
sediakan apa makanan bekerja kan, kuota dia, atau mungkin kalau lebih besar lagi sediakan apa kita boleh tanya dengan orang tu sewa rumah kan, itulah kelebihan. Dan meneliti peluang perniagaan melalui akhbar, majalah tempatan dan luar negeri. So awak boleh tengoklah peluang perniagaan dari apa, mengkaji masalah sosial. Ada ni mengkaji masalah sosial ni bukannya yang negatif sajalah. Masalah sosial ni lah mungkin anak masalahnya tak apa, siapa nak jaga anak tu kan, orang yang bekerja sediakan tempat jaga anak kan. Mungkin anak mungkin mak bapak sibuk, anak nak belajar macam mana education so undang-undang dan peraturan Ada buka sosial? apa? Ada buka sosial? Saya tak lupa lah pemerintah mungkin saya lepas master insyaAllah kot, sebab saya dah yakin kan, confident kan, undang-undang dan peraturan. So ini pun ialah kalau undang-undang peraturan contohnya yang mewajibkan kan, contohnya nak buat mesti ada halal kan, mesti ada sijil. So kita kena sediakan perkhidmatan tu kan. Peraturan tu mewajibkan seorang tu kena ada sijil apa, persediaan makanan kan, ataupun kena ada apa nama sijil kementerian apa kesihatan kan, ataupun ISO. So kita sediakanlah perkhidmatan tersebut, peluang lah. And then ni pula awak kata tadi penilaian diri, awak kata kenapa tak buat tuition. So kita sendiri tak confident kan, tapi bila dah confident ni tanya pada diri sendiri yang kita ni boleh dari aspek apa, kerjaya awak, pengetahuan dan kemahiran, kedudukan kawan minatnya, ni semua ni awak cuba kaji pada diri awak. Awak ada pengalaman tak dalam menguruskan restoran? Kalau tak ada, jangan. Awak cuba kalau nak dapat tu, cuba buat part time dulu lah kan, tak awak mudah ditipu kan. Pengetahuan dan kemahiran awak, dan awak kena ada pengetahuan dan kemahiran masak. Jadi salah seorang bekerja berhenti, awak boleh cover awak pengetahuan ni ialah dari segi ni lah, pelajaran education. Pengetahuan kemahiran ni hampir sama, satu dia duduk dalam satu tajuk lah. Kadang-kadang kemahiran ada pengetahuan kurang, mahir masak tapi tak pandai berfikir kan. Dulu kena balance lah. Sebab tu dia punya kalau macam anak Malaysia ni satu ketinggalan dalam bola sepak sebab pengetahuan dalam bola tu kurang kan. Macam dia kena ada juga kerja dia kena ada pengetahuan. Dan yang ketiga, kedudukan kewangan, mampu ke tidak. Kadang duit ada tapi bila yang faktor lain tak ada. Yang keempat, minat. Kalau minat macam ni kan, kalau usahawan berjaya mesti dia minat atau tak minat, dia memang tak boleh jauh lah, mudah kecil hati kan, mudah apa. So ni minat akan melonjakkan awak. Contohnya kalau awak tak minat berlari, kalau minat berlari mungkin biasanya kawan awak lebih besar lah, sebab kami minat. Dan jaringan hubungan, networking lah, minat je dengan ada networking yang baik. Okay, sebab itu yang boleh membantu. Kalau dia nampak bila networking ni dia kata daripada organisasi online yang baik, dia tak boleh gunakan kan. And then seterusnya nilai masyarakat. So kita kena pasti juga nilai masyarakat kita, jangan kita buat suka kita padahal masyarakat tak suka kan. Contohnya bisa nombor ekor orang tak suka lah. And then menilai dan seterusnya menapis peluang. So mesti kena sah maksudnya tak boleh yang tak digunakan dalam ni macam sekarang ni kan, apa kes apa ni penelitian ni kan, kita kena PhD kan. So dia masih lagi nak berniaga, so itu tak tidak boleh kan, tak dibenarkan, tapi masih boleh. Sebab itu itu yang jadi sukar dia nak berniaga kan.
Dan tak apa, dan jangan bisnes kepada orang yang dah monopoli. Kalau dah orang dah monopoli, dia dah lama bertapak situ, tak boleh, nanti dia kenakan kita kan. Dia dah, contoh kedai buah tu, aku buat kedai buah juga, dia akan kena kan dia. Kalau diam, dia hasut dengan orang ni yang kelas. And then dalam nak menilai peluang ni, awak kena pastikan keluar modal awak dan risiko. Risiko ni kita boleh bagikan kepada 3. Risiko sebenarnya semua ada risiko berniaga ni. Pandai ke tak pandai awak menguruskan. Contoh awak kalau kat rumah, risiko awak rumah terbakar. Macam mana cara nak hilang tu? Risiko adalah kena mencuri. Macam mana? So semua tu ada cara dia. Risiko ni salah satunya yang kita boleh pindahkan. Contohnya insurans. Tadi lebih mahir, awak lebih mahir. Contohnya risiko, contohnya apakah risiko staff yang sakit kan. So kita sediakan dia insurans kan, supaya nanti kalau dia sakit, kita tak adalah sebagai majikan kan, dia ajar kan cari 25,000, dia mesti tanya juga. Kalau tak tanya pun kita lah, staff kita, so kita berikan dia insurans. Ada sini staff Ada lah. Contohnya cancel minimum kan. Dan yang kedua, risiko yang boleh dikawal. Risiko yang boleh dikawal maksudnya kita boleh jangkakan kan. Kita melalui apa, contohnya kalau orang kerja selalu berhenti, apa yang perlu awak lakukan? Awak tengok ramai berhenti kan. So awak boleh tahu lah cara nak mengelakkan orang tu berhenti kan. Sebenarnya pasal kena gaji lah. Gaji. Okey. Itulah jangan kurang benefit lah. Okey, benefit dia kan. Jangkaan pasaran pun awak boleh tahulah. Pasal biasanya contohnya kalau awak berniaga tuition kan. So biasanya awal tahun lah, biasanya awak kena kerja lebih berat, marketing lebih hebat awal tahun. Ikut kepada bisnes lah, macam bisnes pelancongan mungkin sebelum cuti sekolah. Okey, itu berdasarkan awak punya jangkaan pasaran awak lah. Kalau kerasukan jentera ni, maksudnya awak kena, awak tak boleh larung je, tegur je, nanti rosak, aircon rosak. So awak kena buat servis lah kan, supaya kerosakan tu dapat dikurangkan. Tapi ada juga risiko yang tidak boleh dikawal. Itu kita tak boleh kawal lah, macam PKP kan, kita tak boleh kawal. Itu dua jangkaan pun kita kena pasti ke tau. Apabila benda ni berlaku, apa kita perlu lakukan. Jangan dah berlaku semua banyak dah orang nak tutup kan. Tutup lah. Hotel mana tutup awal kan, banyak hotel dah tutup kan. Pasal PKP lah, banyak baru orang kerja. Dia kerja tu lah. Dia tak pernah pasti risiko bisnes. Dengan tu dia tak sangka lah. Macam Asia cakap besar pun tak sangka. Semua tak expect. MAS tak sangka yang tak orang tu boleh masuk pelancong tu kan. Kalau awak hebat, seorang yang hebat, risk taker yang hebat, awak boleh kena pasti tak akan ada pemberhentian kerja tau. Betul-betul. Sebab tu kita kena buat. And then yang ini menapis. Langkah ketiga, menilai atau menapis peluang perniagaan. So awak kena pasti daripada risiko yang pulang. Awak ingat kan, risiko tinggi pulangkan tinggi. Kalau contohnya ini risiko tinggi lah, sampai bila dulu tu awak tahu Asia tu 3 orang je yang berfikir contohnya kan. Kalau ni Fernanda dengan Fahmin dengan tu kan, seorang Malaysia lupa ataupun 2 orang, dia pergi jemput cuma adik pun itu risiko tinggi lah. Kenapa dia kata risiko tinggi? Ni pengangkutan awam ni, dia nak pulangan tinggi lah. Kalau takkan jadi jutawan lah. Macam saya ni risiko rendah, masyarakat pulangan pun rendah. Kau nak gaji besar, tapi kau tak nak risiko besar tak boleh.
Kalau awak nak pulangan tinggi, risiko kena tinggi, kena berani lah. Cakap terbang, risiko dia apa? Datuk. Yang kena tembak ke lain. Pandai ke kau sebagai CEO, tiba-tiba kau terbang milik kau ni jangan pas. Tak pandai kepala. Denyut. Isu dah juta tu. Sebab tu kena ada isu ni. Tak bayar juta tu punya tu. So, kita kalau ikut awak lah, kalau nak pulangan rendah, delay lah. Kalau nak risiko rendah, awak kena jangka pulangan rendah. Then kan ada yang perniagaan rayani ke kan, yang kau terbang macam Asia ke, lingkup tak sampai 2 bulan ke 3 bulan kan. Itu yang India punya dia. Dia tak boleh nak apa, dia tak boleh nak menilai lah, dia tak mampu lah, penilaian tu yang lemah lah So dalam nak menilai ni pun awak kena tahu risiko kewangan juga ya. Awak ada duit ke tak percaya lah kan. Mungkin duit dalam bentuk yang awak ada duit pun tak cukup. Satu lagi, ada harta tapi susah nak dijual contohnya. Ada rumah boleh masa kan duit. So awak kena pasti and then pinjaman, risiko kewangan pinjaman ialah apa? Pinjaman memang risiko lah. Jangan awak nak tanya lah, pinjaman ni memang risiko. Sebab ia menyebabkan apa? Interest tu memang nak kena bayar kan. Kredit sekarang orang asing yang tak stabil, wah seronok sekarang. Bila US dollar je jadi seronok sebab murah boleh beli. Sampai masa kita punya duit setelah nilai rendah, kita terpaksa banyak modal untuk membeli. Itu awak kena kaji juga sekarang orang asing kan. And then ni dah langkah yang terakhir, iaitu kita menilai perniagaan dan merangka rancangan perniagaan. So awak kena pilih satu saja Ada banyak pilihan nak berniaga, contohnya nak berniaga dobi, nak berniaga saham, buat tuition, angkutan sewaan. So daripada banyaknya tu kena pilih satu saja dan awak kena buat business plan lah. Business plan tu ialah rancangan pentadbiran, pemasaran, operasi dan kewangan. Ada 4 department. Contoh kalau awak agak fikir, dia ada semua tu awak kena, it's different entity lah, different department kan. Sebahagian pentadbiran mesti ada, marketing pun ada, operasi pun ada, kewangan tu basic. Every company ada, walaupun dia seorang yang sama, tapi dia buat kerja tersebut. Dia pentadbiran buat kerja masalah, tapi awak kena pecahkan lah kepada department kerana peranan dia adalah berbeza Okay, kita dah habis untuk chapter 2 ni. Dia adalah langkah awal Jadi contohnya kalau awak kena tahulah langkah-langkah ada berapa langkah. Ada berapa langkah? 4 langkah pandai. Okay, yang inilah okay, 4 langkah dan dia memang agak orang kata sukar kalau kita nak buka perniagaan, kita dapat langkah ni mesti kita kena follow satu-satu, check satu, kena detail. Kalau tak ada dah aja tak berjanji rasanya. Habis bisnes kita fikir ulang dan mengurangkan kesilapan. Sebab dia dah habis.